Bismillahirrahmanirrahim. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 4 matematik tingkatan 5 di bawah tajuk matematik pengguna percukaian. Jadi sebelum tu kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan cukai dan percukaian. Cukai bermaksud bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap individu, perbadanan, syarikat maupun barang-barang untuk perbelanjaan negara. Jadi 4 golongan ni perlu membayar satu jumlah wang kepada kerajaan, hanya kerajaan yang boleh mengutip wang cukai dan kerajaan menggunakan wang tersebut untuk perbelanjaan negara. Percukaian pula bermaksud satu proses hasil atau wang dikumpul dari individu atau syarikat untuk digunakan dalam pelbagai bidang. Antara bidang tersebut ialah yang pertama pendidikan. Di mana pendidikan, kalau kita lihat negara kita, masih boleh dikategorikan sebagai pendidikan percuma sebab kita tak perlu bayar yuran. Jadi dari mana kerajaan dapat duit untuk menanggung pendidikan rakyat Malaysia? Daripada wang cukai. Yang kedua, kesihatan. Sama juga. Kalau kita lihat bidang kesihatan juga kebanyakannya masih di bawah tahap mampu milik bagi rakyat kita. Kalau kita bayar pun tak banyak. Jadi dari mana kerajaan dapat duit? Juga dari cukai. Begitu juga dengan pembinaan hospital. Okey, kebajikan ni sama juga, ada rakyat yang susah. Jadi kerajaan bertanggungjawab memberi duit untuk sara hidup dan sebagainya di bawah jabatan tertentu, contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, yang keempat, infrastruktur dan kemudahan awam. Infrastruktur ni bermaksud kemudahan awam lah. Contohnya membina hospital tadi, sekolah, membina jalan raya, balai raya dan sebagainya. Yang kelima, untuk pertanian dan perindustrian, juga ini ada kegunaan juga. Mana kerajaan membagi contohnya subsidi benih kepada petani dan ada juga subsidi kepada pekilang atau sebagainya. Seterusnya, keselamatan dan pertahanan negara. Ini juga salah satu bidang yang penting bagi sesebuah negara. Contohnya untuk membeli peralatan perang, walaupun kita tak berperang, tapi kita kena bersiap siaga, membeli senjata, kereta kebal dan lain-lain. Dan akhir sekali, untuk pembangunan. Pembangunan ni banyaklah. Termasuklah jalan raya, semua sekolah itu pun termasuk sebahagian daripada pembangunan. Okey, bagaimana proses cukai ini berjalan? Ataupun kita tengok circle dia, rantaian dia. Okey, katakan cukai diurus oleh kerajaan. Okey, sebelum di sini dulu kita tengok cukai dikutip oleh rakyat, dikutip dari rakyat. Rakyat yang membayar cukai dan siapa yang kutip tu sebenarnya kerajaan. Cukai itu diurus bukan setakat kutip tapi dari segi pengagihan tu. Jadi tugas kerajaan ni ialah kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui demokrasi, membangunkan negara dengan menggunakan wang kutipan cukai tadi. Kerajaan membangunkan negara dan melalui pembangunan ini, siapa yang dapat nikmati? Kemakmuran dinikmati oleh rakyat. Jadi pulangan untuk cukai ini sebenarnya kembali kepada rakyat. Walaupun rakyat sendiri yang membayarnya, tapi hasilnya kembali kepada rakyat. Sebab itulah cukai ini penting bagi sesebuah negara. Semua negara saya rasa ada cukai. Jadi apa tujuan percukaian? Percukaian ini yang pertama, kalau kita lihat, percukaian ialah sumber pendapatan kerajaan. Kalau kita fikir dari mana kerajaan nak dapat duit untuk membayar gaji dan
membuat pembangunan tadi ya. Jadi dari cukai. Sumber pendapatan kerajaan ialah dari cukai untuk digunakan mentadbir urus negara, untuk membiayai projek pembangunan dan juga untuk diagih semula kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakseimbangan pendapatan. Contohnya kalau kita lihat sekarang kerajaan kita sekarang dia ada buat bantuan sara hidup. Bukan semua rakyat dapat, tetapi hanya segolongan rakyat yang pendapatannya rendah layak mendapat bantuan sara hidup. Jadi dari mana kerajaan dapat duit untuk membayar bantuan sara hidup tu? Tentunya daripada cukai yang dikutip dari semua rakyat. Yang kedua, cukai sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Semua negara, termasuk negara kita, ada polisi tertentu. Polisi kerajaan yang kerajaan berhasrat untuk capai. Okay. Jadi, wang diperlukan supaya kesan polisi lebih efektif. Ataupun cukai diperlukan untuk supaya polisi yang kerajaan jalankan ni lebih efektif. Ini kita lihat contoh ya. Kerajaan kita polisi dia untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Jadi bagaimana dia nak mewujudkan masyarakat penyayang melalui cukai? Pelepasan cukai untuk rawatan ibu bapa. Okay. Kalau awak lihat, kalau pernah tengok borang cukai itu dia ada bahagian untuk pelepasan dan salah satu pelepasan untuk cukai individu ialah rawatan ibu bapa. Syaratnya kita ada resit dan sebagainya lah. Okey. Contoh yang kedua, polisi kerajaan ialah untuk mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Dia tak nak macam satu pihak sahaja atau orang tertentu sahaja memonopoli pelaburan hartanah ni. Jadi dikenakan satu cukai yang dinamakan cukai keuntungan harta tanah. Jadi pulangan daripada orang yang melabur hartanah ni akan dapat juga kepada rakyat jelata. Yang ketiga, cukai sebagai alat untuk kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Nak kawal, contohnya sesuatu pembelian barangan yang kita boleh anggapkan yang negatif lah, ada keburukannya seperti rokok dan arak. Jadi ada cukai terhadap rokok dan arak biasanya lebih tinggi dari barangan lain. Kenapa? Untuk mengurangkan pembelian barangan tersebut. Sebab tahu tengok harga rokok sekarang terlalu tinggi dibandingkan dengan zaman dahulu. Okay. Dengan harapan rakyat akan kurang membeli barang tersebut. Sama juga untuk cukai perkhidmatan bagi perkhidmatan tertentu atau aktiviti tertentu seperti perjudian. Tujuan keempat dan yang terakhir ialah cukai sebagai alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi cukai ialah satu daripada alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Tanpa cukai kita tak dapat nak bergerak. Sebuah negara tu sukar untuk bergerak ataupun membangun. Seterusnya kita nak tengok jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai dari aspek perundangan dan keuangan. Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu apabila kita belajar tentang jenis cukai, ada beberapa benda lah yang awak perlu tahu. Yang pertama, siapa yang kena cukai? Okay, jenis cukai, atas sesuatu cukai itu siapa yang dikenakan cukai, kepada siapa bayaran cukai itu dibayar. Bayar kepada siapa maksudnya. Yang ketiga, proses bayaran atau taksiran atau apa-apa sahaja yang berkaitan dengan cukai tersebut. Dan yang ini, satu lagi yang penting, apa akan jadi kalau elak bayar cukai? Kita tengok satu persatu. Cukai yang pertama ialah cukai pendapatan. Jadi siapa yang dikenakan cukai pendapatan? Cukai pendapatan dikenakan ke atas seseorang individu yang bergaji, yang mempunyai gaji, atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Jadi, cukai pendapatan ini harus dibayar kepada
Lembaga Hasil Dalam Negeri atau ringkasnya LHDN. Biasanya cukai pendapatan ini ditaksir secara tahunan. Okey. Jadi apa proses yang perlu sebelum sesuatu cukai itu dikenakan atau dibayar? Yang pertama, individu atau syarikat berkenaan mestilah mendaftar dirinya atau syarikatnya kepada LHDN sekali sahaja. Maksudnya the first time kena daftar. Bila dah daftar, kena taksir pendapatan. Pendapatan ditaksir secara tahunan. Maksudnya kalau untuk pendapatan tahun 2019 akan ditaksir pada tahun 2020. Setahun selepasnya. Okay? Jadi cara mentaksir ialah dengan mengisi borang secara online. Ataupun saya rasa sekarang semua secara online. Borang tu dinamakan borang nyata cukai pendapatan. Borang yang berasingan. Kalau individu tanpa pendapatan perniagaan, tapi kalau individu dengan pendapatan perniagaan, borang lain pula dia perlu isi. Okay, jadi setelah mentaksir dan mengisi borang, hantar kepada LHDN. Dan di samping itu, individu atau syarikat berkenaan juga diminta menyimpan rekod. Setiap apa yang kita isi itu dia kena ada bukti. Jadi bukti itu dikatakan rekod dan perlu disimpan selama 7 tahun. Kenapa perlu disimpan? Kerana pihak LHDN berhak untuk meminta semula rekod, segala rekod yang kita simpan tu dalam masa 7 tahun. Dan dia akan kira semula cukai yang kita bayar sama ada tepat atau tidak. Ingat ya, 7 tahun. Okey, selepas dah isi, kita simpan rekod ni. Apa yang perlu dibuat ialah membayar cukai tadi. Bayaran cukai boleh dibuat sekaligus di bank ataupun di LHDN sendiri, macam-macam cara sebenarnya. Ataupun melalui potongan cukai berjadual. Yang ni dipotong dalam biasanya orang yang kaki tangan kerajaan, dia akan potong PCB selepas dilakukan pengiraan. PCB ni potongan cukai berjadual mengikut amount tertentu. Jadi selepas dah taksir, kalau PCB ni cukup atau lebih, kita tak perlu lagi bayar. Dia terus akan ambil dari PCB. Dan sekiranya ada lebihan di pihak kita, pihak LHDN akan menghantar lebihan tahunan kepada individu terbabit. Okay, apa akan jadi sekiranya seseorang individu syarikat itu mengelak cukai? Kesan kalau elak cukai. Okay, awak boleh rujuk buku teks, muka surat 100. Jadual yang pertama di atas tu. Ada 4 kategori pengelakan cukai pendapatan. Tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, boleh dikenakan denda 200 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okay, awak boleh baca perundangan di tepi tu. Kalau tidak melaporkan pendapatan sebenar, boleh didenda 1,000 hingga 10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Sekiranya memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain, boleh didenda 1,000 hingga 10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor, sama ya. Dan yang keempat, kesalahan keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, boleh didenda 1,000 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Jenis cukai yang kedua ialah cukai jalan. Jadi cukai jalan dikenakan ke atas pemilik kenderaan seperti motosikal, kereta, lori, bas dan sebagainya dan dibayar kepada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan atau ringkasnya JPJ. Cukai jalan ni biasanya dibayar secara tahunan. Jadi sebelum bayar cukai jalan tu sebenarnya ada beberapa proses lah yang perlu dilakukan oleh pemilik kenderaan. Seperti yang pertama ialah membayar insurans yang kita dah belajar sebelum ni. Bagaimana mengira insurans.
Kemudian membayar cukai sebelum tamat tempoh. Katakan cukai awak mati 20 Januari 2020. Jadi perlu bayar sebelum 20 Januari. 19 Januari tarikh akhir. Jadi cukai jalan ni boleh dibayar di GPJ atau di pejabat pos, dan satu lagi juga boleh dibayar melalui online, melalui MyEG atau platform lain. Jadi selepas kita dah dapat slip untuk pembayaran cukai jalan tu, pamerkan pada kenderaan. Kecuali motosikal kita tak perlu pamer. Yang lain semua kena pamer pada cermin kenderaan, cermin hadapan kenderaan. Apa akan jadi kalau seseorang individu atau pemilik kenderaan itu mengelak untuk membayar cukai jalan ataupun menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah? Boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000. Okay, awak boleh lihat di muka surat 100 jadual kedua. Di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, Seksyen 23/1. Jenis cukai yang ketiga ialah cukai pintu atau juga dikenali sebagai cukai taksiran. Jadi, cukai pintu atau cukai taksiran ini dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah seperti rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Jadi, pemilik rumah, industri, bangunan dan tanah kosong ni perlu bayar sejumlah wang kepada pihak berkuasa tempatan. Itu sama ada majlis perbandaran atau majlis daerah. Jadi mereka yang akan mengutip cukai pintu atau cukai taksiran daripada keempat golongannya. Jadi apa tujuannya? Untuk penyelenggaraan bandar. Contohnya seperti longkang dan sampah. Ataupun kalau kawasan yang berumput mungkin untuk upah memotong rumput dan lain-lain. Sekiranya ada pihak yang gagal ataupun gagal membayar cukai pintu, bayaran cukai tidak tidak menjelaskan cukai dalam tempoh yang ditetapkan, notis dalam borang E akan dikeluarkan. Jadi pihak berkuasa tempatan akan menghantar notis. Sekiranya masih gagal dalam tempoh 15 hari, waran tahanan boleh dikenakan dalam borang F, dan harta juga boleh disita. Harta mudah alih boleh disita. Cukai seterusnya ialah cukai tanah. Mendengar perkataan tanah ni kita dah tahu. Tanah bermaksud cukai yang dikenakan kepada pemilik tanah pertanian atau tanah perusahaan atau tanah bangunan. Okay. Perlu membayar sejumlah wang kepada pejabat tanah dan galian. Yang ini adalah pihak berkuasa negeri masing-masing di bawah selian kerajaan negeri. Okey, dia juga ditakrif sebagai sewa di bawah Seksyen 9 Kanun Tanah Negara 1965. Satu lagi cukai yang berkaitan dengan cukai tanah ni dikenali sebagai cukai petak. Kenapa dipanggil cukai petak? Cukai petak ni sebenarnya dikenakan kepada pemilik pangsapuri dan kondominium bagi menggantikan cukai tanah yang dikenakan kepada hak milik setarata. Kenapa dia tak kenakan cukai tanah? Kalau fikir balik, pemilik pangsapuri dan kondominium ni, kalau dia berada di tingkat selain daripada ground floor, dia tak ada tanah. Betul? Dia tak ada tanah. Jadi, dia macam satu perkongsian. Lebih-lebih lagi, dia juga menggunakan kemudahan yang sama. Contohnya dekat kondominium tu ada kolam renang, taman awam, macam itulah. Jadi dipanggil cukai petak. Sekiranya gagal membayar cukai tanah ataupun tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan, dan sekiranya masih gagal dalam tempoh notis tu, tanah juga boleh dirampas atau dilucuk hak milik.
Cukai seterusnya, ataupun cukai yang paling antara cukai yang penting juga ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Yang ni sebenarnya yang ni lah cukai yang paling dekat dengan kita, dengan awak terutama, kerana kita bayar sebenarnya cukai jualan dan perkhidmatan. Cuma kita tak perasan. Okey. Bagaimana yang dimaksudkan dengan cukai jualan dan cukai perkhidmatan? Okey, mula-mula kita tengok cukai jualan. Walaupun cukai jualan ini dibayar oleh pengeluar atau pengimport barangan yang melebihi RM500,000 setahun. Pengeluaran ini melebihi RM500,000 setahun. Dibayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, walaupun kita kata pengeluar dan pengimport yang membayar, sebenarnya harga itu dia dah selit dalam harga barangan yang kita beli. Okey, betul? Percaya tak? Katakan awak beli sebotol minuman yang dikilangkan berharga RM5. Sebenarnya dalam tu dah terselit cukai yang dibayar oleh pengeluar minuman tersebut. Katakan dibayar untuk RM5 tu dibayar 20 sen kepada kerajaan. Jadi 20 sen tu sebenarnya awak yang tanggung. Cuma kita tidak diisytihar kepada kita. Okey. Bagaimana pula cukai perkhidmatan? Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna. Yang ini mungkin lebih ketara dengan yang menggunakan perkhidmatan bercukai tersebut, seperti perkhidmatan hotel. Awak cuti sekolah, pergi hotel. Dalam harga hotel yang kita bayar tu sebenarnya ada nilai untuk cukai perkhidmatan. Jadi cukai perkhidmatan ni bukan dapat dekat hotel, tetapi dapat dekat kerajaan. Juga dibayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Bayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia melalui, maksudnya bukan pengguna direct bayar dekat kastam, tetapi yang mengutipnya ialah pembekal perkhidmatan terbabit. Okey. Selain daripada hotel, insurans, kita dah belajar sebelum ni, takaful juga ada charge untuk cukai perkhidmatan. Kalau kita tengok balik biasanya 5%. Penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi. Awak bayar duit telefon bimbit awak tu ada charge dia. Untuk data tu ada 5% atau berapa persen untuk kerajaan. Kad kredit sama juga ada cukai perkhidmatan. Bank, jadi bank yang kutip dari pengguna, bank akan bayar kepada kastam dan lain-lain. Jadi pembekal perkhidmatan ni yang dikenakan cukai perkhidmatan ialah yang besar lah, yang bisnes besar, melebihi RM500,000 setahun. Nilai ambang, panggil nilai ambang, dan pembekal makanan minuman melebihi 1.5 juta setahun. Ini sebenarnya kalau makanan dan minuman ni ketara kepada makanan ringan, fast food. Kalau tengok, kalau pergi McDonald atau KFC, awak tengok bil dia, receipt dia tu, awak akan tengok ada charge untuk cukai perkhidmatan, berapa peratus. Okey, lepas ni awak boleh tengok. Jadi apa akan jadi kalau seseorang itu ataupun syarikat lah sebenarnya mengelak daripada membayar cukai atau lambat bayar dan sebagainya. Tengok buku teks, buku surat 103, dia kata sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Kesalahan pertama boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun. Atau kedua-duanya, yang kedua boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Jadi agak besar juga dendanya. Amount cukai yang dielak tidak dapat ditentukan. Boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Pihak yang membantu dalam penyediaan penyatu cukai yang kurang benar. Yang ini mungkin lebih kepada auditor yang menilai. Boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Jadi, bagi pengeluar atau penghilang yang mengelak daripada membayar cukai jualan dan cukai perkhidmatan ni, dendanya agak besar. Jadi, sekian dulu
Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Habib